Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul pada pagi ini, insya-Allah untuk kita menyambung tajuk pengajian kita berkenaan kitab A'lam Sunnatul Mansyurah, panji-panji sunnah yang bertebaran, berkenaan dengan tajuk akidah atau pegangan firqah Najiyah Mansurah, yang mana kita bincangkan atau nama lain buku ni adalah 200 soalan berkaitan dengan akidah. So kali terakhir kita bincangkan, kita dah masuk kepada tajuk beriman kitab, dan kita ambil beberapa soalan, antaranya berkenaan dengan kita ambil berkenaan dengan tajuk apa maksud dengan beriman dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, apa kitab yang disebutkan dalam Al-Quran Karim. Dan yang terakhir itu kita ambil adalah kita ambil berkenaan dengan soalan kedudukan Al-Quran Karim berbanding kitab terdahulu. Kedudukan Al-Quran Karim berbanding kitab-kitab yang terdahulu. Itu kita bincangkan last sekali. Dan kita terangkan bahawa macam Allah nyatakan dalam surah Al-Ma'idah ayat 48 bahawa Al-Quran ni dia adalah muhaiminan alaihi. Dia adalah pembenar bagi apa yang sebelumnya. Bahkan dia adalah pasal kerana dia macam kita sering dengar kata-kata para ulama, contoh macam apa? Zakir Naik hafizahullah, dia kata apa? Dia kata the last testament. Orang Kristian atau Yahudi dia kata dia ada Old Testament, New Testament. Yang Quran adalah the last testament. Sebab dia adalah kitab yang terakhir yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. So yang terakhir ia ada patut untuk diikuti dan juga menjadi panduan kepada kebenaran. Okey. So hari ini insya-Allah kita akan masuk soalan berikutnya. Soal, malladhi yajibu iltizamuhu fi haqqil Qur'ani ala jamil ummati? Apakah yang wajib diiltizamkan atau dilakukan, beriltizam dengannya pada hak Al-Quran ke atas semua umat? Apa yang sebenarnya kita kena mestikan diri kita, iltizamkan diri kita dengan Al-Quran Karim? Nak bawa jalan-jalan ke, gantung ke, jual ke, sekarang ada cetak wakaf Quran ke, apa benda nak buat? Okey, soal itu soalan dia. Jawapan, wa ittiba'uhu zahiran wa batina. Ia adalah mengikuti Quran itu secara zahir dan batin, luaran dan dalaman. Maksud luaran itu adalah apa benda yang diarahkan secara fizikal, dan juga apa yang dalam hati kita lah, kepatuhan kita kepada Al-Quran Karim itu kena ada. Okey, wa tamassuku bihi, serta berpegang dengannya, wal qiyamu bihaqqihi, dan melaksanakan akan tuntutan atau haknya. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran dalam surah Al-An'am ayat 155, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun, dan kitab ini, itu Al-Quran, kami turunkan ia mubarakun, dalam keadaan diberkati. Fattabi'uhu, maka ikutilah ia, wattaqu, dan bertakwalah kalian semua. So Allah Ta'ala turunkan kitab untuk kita ikuti kitab yang diturunkan. Wa qala ta'ala, firman lagi dalam surah Al-A'raf ayat yang ketiga, Allah katakan ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikutilah kamu semua apa yang diturunkan kepada kamu semua daripada Tuhan kamu semua. Wala tattabi'u min dunihi awliya, yang kamu ikuti selain daripadanya apa-apa saja yang pelindung yang kamu pernah terfikir. Tak ada boleh ikut kecuali Al-Quran Karim saja, okay, yang turunkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Allah nyatakan dalam surah Al-A'raf ayat 170, qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, walladzina yumassikuna bil kitabi, dan orang yang berpegang dengan kitab.
wa aqamus salata, dan mendirikan solat, inna la nudhi'u ajral muslihin, kami tidak mensia-siakan ganjaran orang yang membuat pembaikan. Okey, wahiyya amatun fi kulli kitabin, dan ini adalah umum pada semua kitab. Pada asasnya memang pada Bani Israel pun ketika diturun kitab, itulah arahan diberikan. Kitab dan kita kata pada asalnya memang semua kitab itu pada zaman ia diturunkan ialah menjadi panduan kepada setiap kaum berkenaan. Cuma beza dia, kalau anda kata sebelum daripada kita, kitab itu limited kepada bangsa atau kaum tersebut sahaja. Dia bukannya kepada semua orang. Sebab kita tahu bahawa pasal Nabi SAW pernah sebut dalam hadis baginda, nanti yang bab beriman dengan Rasul, nanti kita ada bahagian yang Nabi kata, utitu khamsan lam yu'ta ahadun, atau Nabiun qabli, aku diberikan 5 perkara tak diberikan kepada orang sebelumku. Antara 5 perkara tersebut adalah wa kana nabiyyun yub'atsu ila qaumihi khassah, dan dahulunya seorang nabi itu diutuskan kepada kaumnya sahaja. Wa bu'itsu ila nasi ammah, dan sedangkan aku diutuskan kepada manusia secara keseluruhan. Itu perbezaan. Sebab tu kenapa risalah para anbiya sebelum Muhammad SAW limited pada kaum masing-masing. Dan tak pelik kalau dia kata dalam satu masa tadi ada 2-3 rasul atau nabi. Contoh macam kalau kita zaman Nabi Nabi Ibrahim AS, sezaman dengan dia atau dekat dengan zaman di masa dia adalah Nabi Lut. Nabi Lut dekat dengan Ibrahim, tapi Ibrahim pada kaum lain, Lut pada kaum lain. So dia perbezaan. Jadi kalau begitu juga kitab yang akan diberikan kepada atau risalah kepada para rasul tadi, dia akan berbeza untuk kaum yang berbeza. Jadi cuma kita ada ketika penurunan semua wajib ikut kitab masing-masing. Kitab itu diturunkan untuk diikuti. Okey. Wal ayatu fi dhalika katsirun, dan ayat pada perkara itu adalah banyak. Wa ausan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kitabillah, dan telah berpesan Nabi SAW dengan kitab Allah. Okey, faqala, maka bagi dia bersabda dalam satu hadis, Nabi kata faqudhu bi kitabillah, maka berpeganglah kamu semua dengan kitab Allah, wa tamassaku bihi, dan genggamlah dengannya. Peganglah kukuh-kukuh dengan kitab Allah. Wa fi hadis Ali marfu'an, dan hadis Ali bin Abi Talib yang marfu' kepada Nabi SAW, Nabi kata innaha satakunu fitanun, sesungguhnya akan jadi fitnah-fitnah, akan datang fitnah-fitnah. Qultu, kata Ali bin Abi Talib, mal makhraju minha ya Rasulullah, apakah jalan keluar daripada fitnah-fitnah berkenaan wahai Rasulullah? Qala, baginda bersabda, kitabullah, kitab Allah. Okay, wa dzakara al-hadis, dan disebutlah hadis tersebut. So maksudnya memang Nabi pesan untuk kita, kitab Allah itulah tempat untuk kita merujuk pada masalah apa saja kita hadapi kehidupan kita. Dalam kitab Allah lah ada jawapan dia. Cuma nak belajar ke tidak ajalah, atau nak berpegang atau tidak. Okey, itu jadi iltizam yang sebenar. Baik, soal, ma makna tamassuki bi kitabillahi wal qiyami bihaqqihi, apa maksud berpegang dengan kitab Allah dan melaksanakan haknya? Apakah maksud bila kita kata kena berpegang kitab Allah Ta'ala dan melaksanakan haknya? Jim, jawapan pertama, hifdhuhu wa tilawatuhu, menghafalnya dan membacanya, wal qiyamu bihi ana al-laili wan nahar, dan melaksanakannya pada sepanjang siang, malam dan siang. Yang mula dengan pertama, hafal. Sebenarnya ini adalah satu benda yang kita kena ingat dalam konteks mengenai masalah Al-Quranul Karim. Bila Allah Ta'ala berikan kita Al-Quran, sejak zaman Nabi SAW lagi, Nabi kata Iqra'ul Quran. Iqra'ul Quran Nabi sebutkan tu sebenarnya mempunyai maksud yang luas. Pertama, boleh untuk orang tu membaca Al-Quran dan mendapat apa yang Nabi kata, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li sahibihi, kerana ia datang hari kiamat nanti memberi syafaat bagi orang-orang yang memilikinya atau menemaninya. Sebab sahib ada dua maksud. Sahib, teman. Sahib, pemilik. Macam kita sahibus sayyarah, pemilik kereta. Kita akan sebut yang tu. Tapi dalam masa sama, sahib juga maksud dia teman. Jadi Nabi kata Iqra'ul Quran, bacalah Quran. So meaning baca Quran tadi pada zaman Nabi SAW dengan para sahabat, sebenarnya Iqra'u tu bukan hanya sekat baca, bahkan penghafalan Al-Quran itu sendiri. Lepas tu zaman Nabi SAW, qari Al-Quran tu bukannya maksud qari baca. Qari tu hafal. Qari tu hafal. Kadang-kadang kita dengar, bismillah, ada orang kata Al-Quran bukan untuk dihafal. Sebab kita kena faham bahawa penghafalan Quran ini adalah sebenarnya penjagaan bagi Quran. Bahawa Quran daripada turun-temurun sebenarnya dipelihara dengan hafalan.
Bukan dengan tulisan asalnya. Hafalan bukan tulisan. Tapi bila mana dah dalam percetakan dan sebagainya, kita tengoklah semua orang nak cetak Quran. Semua ada cetak Quran. Ni cetak Quran, Malaysia ada cetak Quran. Yang ni cetak Quran. Kadang-kadang dia bukan lebih kepada tulisan Quran tu lebih kepada corak. Macam kita ada Masaf Malaysia tu, diorang bincangkan macam nak corak tepi tu melambangkan Malaysia. Bunga dia macam mana, daun dia apa. Jadi negara ni pula letak corak tepi. Tapi balik pada asal, bukan itu tujuan dia. Tapi tujuan asal Al-Quran tadi adalah supaya dia hafal. Bila Nabi kata Iqra'ul Quran, bacalah Quran, kena datang pada hari kiamat menjadi beri syafaat kepada pemiliknya atau penemannya. Sebenarnya bila kita lihat, bila Nabi ceritakan berkenaan dengan macam mana orang yang membaca Al-Quran atau menghafal Quran di dunia, dia akan diberikan syafaat. Antaranya adalah akan disuruh baca Quran tu macam mana dia baca di dunia dahulu. Lalu dia akan meningkat di syurga nanti sampai terakhir ayat yang dia hafal. Sampai ayat terakhir yang dia hafal, itu yang menjadi sebagai sebagai cara kita faham. Sebab tu kalau kita kata hafalan ni bukan benda yang ada orang kata macam tak payah hafal Quran pun tak apa. Zaman sekarang tu utamanya lepas daripada percetakan besar, kemudian telefon dan sebagainya, orang dah mula start kurang menghafal Quran. Sedangkan bila di hari akhirat nanti, sebenarnya bila orang tu disuruh bacalah Quran macam dia baca dahulu di dunia, orang tu akan baca Quran berdasarkan hafalan dia lah. Dan kedua, masalah kedua, kalau dikata kita yang tak hafal Quran juga, kita kena banyak baca Quran sebenarnya. Membaca Al-Quran itu kena kerap. Jadi dapat maksud menemani Quran. Kalau dia teman Quran di dunia, Quran teman dia di hari akhirat. Kalau teman di dunia. Lepas tu dari pengertian yang ini sebenarnya baca walaupun tak hafal, ini lebih luas maksud dia. Sebab kerana akan dapat pada orang yang tak pergi sekolah tahfiz. Semua orang boleh buat baca Quran pagi, petang, siang, malam. So benda tu akan menjadikan Quran tu menemani dia di akhirat nanti. Pasal dia teman Quran, pasal memang Allah Ta'ala berikan kita ganjaran daripada segi amal. Kalau amal kita, contoh macam kita tutup aib orang, Allah tutup aib kita. Kita tolong orang, Allah tolong kita. Kita maafkan orang, Allah maaf kita. Kita temankan Quran, Allah jadikan Quran temankan kita di hari akhirat nanti. Itu pengertian patut kita faham. So, sebab itu macam kes penghafalan Quran ni, dia kena dibuat juga. Jangan kita abaikan. Sebab kadang-kadang kita dengar zaman sekarang ni, ada orang pernah cakap dengan saya, dia kira tak ni lah, dia bukan pelajar agama pun, tapi kaya abang ni. Saya jumpa dekat Taman Seri UK. Bukan? UK Perdana. Saya jumpa dia sebab saya tinggal telefon dekat surau tu. Lepas tu dia telefon balik, saya datang nak ambil telefon saya. Jumpalah dia, sembang. Lepas tu jadi sekali tu dia lepas kita jumpa lambat kali dah. Hari sekali satu Ramadan tu dia lipat saya lepas bagi tazkirah Ramadan. Lepas tu dia pun datang jumpa saya. Dia kata, "Ustaz, kalau saya ni tak hafal Quran, tapi banding saya dengan budak yang hafal Quran tadi, tapi budak hafal Quran ni dia macam burung kakak tua, dia hafal aja. Tapi saya baca Quran dan saya menyingkap maksud-maksudnya. Dia gunakan kalimah ponder upon the meaning. Ponder upon the meaning. Who is better, me or that boy?" Saya jawab, kata budak tu lagi bagus sebenarnya bang. Dia macam, apa pasal pula? Kan budak tu baca je, saya hafal je, saya memahami Al-Quran sebagainya. Saya kata, jadi bang, kalau Quran kat dunia ni lupus, orang tak cari abang macam budak tu. Sebab yang hafal Quran dia. Ini sudut asal. Kan, sebab tu ini kalau kita lihat pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dahulu, ketika mana pengumpulan Al-Quran mula dibuat, sebab penghafal Quran mati. Banyak mati dalam perang. Umar tengok, banyak mati ni. Jadi kata, wahai Abu Bakar, cepat. Nanti kamu umat Islam ni habis guru Quran. Sebab Quran dahulu dipelajari dengan mulut ke mulut. Tulisan tak ni lagi. Tulisan berkembang kemudian lagi. Bahkan dengan tulisan dengan titik dan baris, titik dengan baris ni kemudian lepas 100 Hijrah. Tadi buat titik huruf baris bunyi ni oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, seorang ulama bahasa, orang ulama syair atau bahasa yang dia hidup antara 100 ke 170 Hijrah. Dia guru kepada Sibawayh. Kalau orang kata Sibawayh ni guru Nahu, ni guru dia.
Dia buat titik huruf, baris bunyi. Untuk bagi orang ajab, orang macam kita, yang tak reti kalimah bahasa Arab, boleh baca. Betul, zaman sekarang ni satu benda pelik dekat dunia ni, kalau kita perhatikan, hatta di sisi orang Arab sekalipun, jumpa dengan orang Malaysia atau orang bukan Arab ni, baca Quran sedap tapi tak faham. Kita boleh baca kan? Baca dengan tajwid, baca dengan taranum lah apa benda, fahamnya tidak. Ini sudut asal lah. Tapi penghafalan tu sebenarnya benda yang kita concern kepada keluarga kita, dan memang satu benda yang Allah jadikan Al-Quran ni mudah untuk dihafal atau dipelihara dengan cara tersebut. Jadi tajuk dia kata berpegang kitab Allah, kitab, dan juga melaksanakan haknya. Pertama, menghafalnya dan juga membacanya, tilawah. Wal qiyamu bihi ana al-laili wan nahar, melaksanakan dengannya pada sepanjang malam dan sepanjang siang. Wa tadabburu ayati, dan juga mentadabbur atau memerhatikan pengertian ayatnya serta mengamalkannya. Sebenarnya tadabbur ni bukan maksud dia kita pergi korek kalimah tu je, maksud detail. Macam fa ni maksud dia apa, wow maksud dia apa. Ni kadang banyak orang salah faham. Yang tadabbur tu dengan cara kita dissect tu, macam kita macam bedah maksud ayat tadi. Sebab sebenarnya atas dari diri kita yang dimaksudkan tadabbur tu adalah faham dan amal. Faham dan amal, memahami dan mengamalkan. Itu maksud tadabbur. Kemudian wa ihlalu halalihi, menghalalkan halalnya, apa yang dihalalkan oleh Quran dihalalkan. Wa tahrimu haramihi, mengharamkan yang diharamkan olehnya. Wal inqiyadu li awamirihi, patuh dengan perintah-perintahnya. Wan zijaru bi zawajirihi, dan terhenti daripada larangan-larangannya. Ini antara yang kita panggil faham tentang melaksanakan hak Al-Quran. Al-Quran itu adalah hidayah untuk kita. So kita memang kena buat benda ni. Selain tu, wal i'tibaru bi amsalihi, mengambil pengajaran dengan misal-misal dan juga perumpamaan-perumpamaan Al-Quran. Al-Quran antara kita yang paling banyak perumpamaan. Kalau kita buka masal, so perumpamaan ini, perumpamaan itu Allah Ta'ala berikan. Pasal kadang-kadang cara perumpamaan tadi lebih mudah untuk kita memberikan pada orang yang mendengar tu faham. Supaya dia faham apa kita cakap, kita gunakan perumpamaan. Jadi Al-Quran punya. Jadi ambil iktibar. Watti'azu biqasasihi, dan mengambil bimbingan dengan kisah-kisahnya. Okey, wal amalu bimuhkamihi, beramal dengan muhkamnya. Mana muhkam Al-Quran tu adalah nanti diterangkan, itu berkenaan dengan apa yang datang fix. Perintah Allah Ta'ala, suruh solat, suruh puasa. Jadi kita beramal lah dengan semua yang muhkam. Okay? Kemudian wataslimu li mutasyabihi, dan menyerah pada mutasyabihatnya. Mutasyabihat ni maksud dia apa yang sama-sama di Quran, yang tak didetailkan. Paling salah yang berlaku bila kita bincang bab asma dan sifat Allah Ta'ala dahulu, bila orang tu menyangka bahawa ayat-ayat berkenaan dengan asma dan sifat Allah Ta'ala tu adalah mutasyabihat. Yang mutasyabihat tu sebenarnya adalah apa yang contoh macam Ashabul Kahfi. Negeri mana dia tinggal? Anjing yang dia bawa, spesies apa? Itu je. Betul. Negeri mana berlaku, macam bila tentang kisah kisah Musa alaihissalam pergi Madian. Madian yang Musa pergi tu Madian tempat Nabi Syuaib ke bukan? Kan dia macam tapi Nabi Syuaib dengan Musa sezaman ke ada? Itu dengan mutasyabihat. Dia dengan mutasyabihat tu macam tu. Berkenaan dengan nombor, angka, jumlah, yang kadang-kadang detail tu tadi kadang-kadang tak perlu. Tapi orang kadang-kadang sibuk nak tahu juga. Ashabul Kahfi negeri kat mana? Kat Jordan ke? Kat Turki ke? Semua orang pergi dakwa tempat dia ada. Tuan-tuan pergi sekarang semua orang mengaku dia ada Turki, Ashabul Kahfi. Ini semua untuk pelancongan punya punya kempen nak menggalakkan orang datang. Tak ada yang jelas. Maka reka pula kubur orang ni, kubur orang tu. Kalau negara macam tu sekarang, kadang kita pergi, saya paling pelik macam orang pergi Mesir, asyik kubur je. Saya ingat waktu pergi berjalan dengan orang bawa, yelah piramid tu pun kubur juga kan, piramid tu kubur. Lepas tu adalah kubur orang ni, kubur orang tu, kita macam apa pergi kubur je. Ini masalah juga. Tapi realiti dia banyak benda yang dipanggil
detail. Macam kisah Musa dengan Khidir tu, kat mana berlaku. Macam mana bila kata apa, macam tuan-tuan, macam apa, Ya'juj dan Ma'juj, di mana benteng dia, tembok dia kat mana. Semua benda ni pakai mutasyabihat macam tu lah. Itu mutasyabihat yang tak detailkan. Macam bila Ibrahim AS disuruh, ayat 260 Al-Baqarah kan, sembelih 4 ekor burung. Apa jenis burung tu? Kita dengar orang Melayu kita ada cerita tambahan dia. Ada helang satu, ada merak satu, ayam satu, apa lagi benda tak? Cincang-cincang. Jadi kita kena detail tadi, yang tak perlukan kepada detail. Detail tadi itu yang mutasyabihat. Kita menyerah, ya, tak perlu tahu. Tak perlu kita mengetahui. Ada pun berkenaan dengan asma dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, kita memang tak ada peluang langsung untuk bahaskan pun daripada asal. Sebab Allah Ta'ala memang suruh kita beriman kepada dia dengan ghaib. Contoh dalam surah Al-Mulk, Allah Ta'ala kata, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Bukan dengan nampak. Jadi memang kita beriman Allah Ta'ala dengan ghaib, bukan dengan nampak. Jadi kenapa bila nak detailkan tentang perkara yang tak patut didetailkan? Sebab tu kenapa beriman dengannya adalah wajib. Soal mengenai adalah bid'ah. Okey. Kemudian dia kata wal wuquf inda hududihi, dan berhenti pada batasannya. Kenapa orang letakkan batasan? Ini tak boleh, ini sekian sebagainya, ini peraturan, maka berhenti pada batasannya. Kadang-kadang Al-Quran Karim bila sebut tilka hududullah tu, kita akan jumpa benda tu dalam perkara tajuk. Contohnya dalam masalah perceraian, perkahwinan, iddah. Tilka hududullah, itu batasan Allah Ta'ala. Tilka hududullah. Ya, itu kena jaga. Bab puasa kita orang sebut tilka hududullah. Okey. So, jadi benda tu itu pun kita berhenti pada tempat dia. Wazabu anhu, dan juga membersihkan daripadanya li tahrifil ghalin, bagi penyelewengan golongan yang melampau. Saya dengar bila ada orang yang contoh macam golongan Quraniyun yang cuba untuk menyelewengkan pengertian Quran. Dia ikut Quran, tak ikut sunnah. Itu masalah juga. Itu poin yang kita akan depan sikit jumpa. Wantihalul mubtilin, serta pilihan golongan ataupun kefahaman orang-orang yang membuat kebatilan, yang batiniyah sebagainya. Dia baca Al-Quran juga. Tapi dalam masa baca Al-Quran dia tadi bawa kepada perkara-perkara. Jadi menolak ataupun membersihkan Quran daripada kumpulan ini, itu juga hak yang perlu dilaksanakan. Wan nasihatu lahu bikulli ma'anihi, dan tulus kepada Quran ini dengan semua pengertian dia. Jangan kita pilih maksud yang kita suka, apa yang kita seronok kita ambil, apa yang tak nak kita tinggal. Jadilah kita macam Bani Israel, yang Allah Ta'ala kata afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Adakah kalian beriman dengan sebahagian kitab tapi kufur dengan sebahagian kitab? Saya tak boleh. Okay? Wa da'watu ila dhalika ala basiratin, dan menyeru kepada itu di atas kejelasan, bukan suruk-suruk. Kita patut menyeru orang kepada Al-Quran dengan terang. Ini semua ni adalah hak-hak yang perlu dilaksanakan tentang Al-Quran. Bukan kita pegang seorang-seorang. Bahkan bukan pegang seorang-seorang, dia sampai kepada penyampaian kepada orang lain. Okey, baik. Seterusnya, ma hukman qala bi khalqil Quran. Apakah hukum sesiapa yang berkata tentang makhluknya Al-Quran? Ini masuk kepada satu bahagian daripada masalah akidah yang pernah berlaku pada umat Islam pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal, apabila berlakunya pemerintahan zaman Abbasiyah, ketika pemerintahan Ma'mun, Khalifah Ma'mun, anak kepada Harun Ar-Rashid. Yang mana dia mula terikut dengan Mu'tazilah punya fahaman, berjaya menteri tu, pengaruh raja ni untuk ikut. Lalu dia mula aplikasikan dalam negara dia, semua kena berfahaman dengan faham Mu'tazilah. Satu fahaman je, jangan ada fahaman lain. Macam serupa je pula. Kan? Macam serupa lah pula. Jadi benda tersebut macam ni. Pada asas pertama, dalam tajuk orang berkenaan, dan ikut negara kan, macam Imam Syafi'i dah letak dah, dia kata hukum aku pada orang yang ikut ilmu kalam, disebat dengan patama, diarak sepanjang jalan, dan dikatakan inilah hukum orang meninggal kitab dan sunnah. Tapi realiti dia cakap macam tu tapi tak pernah kena buat. Dia kalau kita lihat pada sudut kerajaan kan, zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, zaman para sahabat Nabi sendiri SAW, muncul dah orang-orang macam Qadariyah ni, macam geng-geng tak macam Ma'bad Al-Juhani, ketika dia
berada di Iraq, para sahabat Nabi ada di Madinah dan sebagainya. Soalan sampai kepada para sahabat tentang fahaman dia menafikan qadar, atau mula persoalkan tentang qadar, atau mendalami pembahasan tentang qadar, sampai seolah-olah qadar tu tak wujud. So bila dia ditanya, dia cakap apa? Dia kata kalau kau jumpa orang ni, cakap dengan dia, aku tak ada hal, tak ada kaitan dengan dia, dia tak kaitan dengan aku. Lepas tu dia terangkan hadis Nabi tentang qadar. Cuma yang pentingnya tak ada orang pergi sana, pergi pukul, kurung. Dia tak perlu, sebab balik pada asal sebenarnya memang zaman para sahabat Nabi SAW dahulu pun dah mula, mana hujung zaman para sahabat dah mula jadi geng-geng kumpul dalam masjid, berzikir kuat-kuat sebagainya. Semua dah buat dah zaman tu. Tapi datang para sahabat tegur mereka dan betulkan mereka. Tak pernah diletakkan satu benda, pasal kita dah tahu pegangan para sahabat tu yang patut diikuti. Tapi dia tak letakkan sebagai satu guideline, siapa tak sekian kena pukul ke, tak ada. Tapi zaman Bani Abbasiyah dulu, diorang letakkan satu peraturan. Siapa tak kata Quran makhluk, bukan setakat dipukul, bunuh pun ada. Kan dikatakan siapa tak cakap macam orang cakap, maka dia telah kafir dan halal darah. Macam tu sekali ucapan yang diberikan oleh Bishr Muraisi, Ahmad bin Abi Duat, ni antara orang-orang yang mempengaruhi pemerintah zaman tu. Jadi tiga khalifah, Ma'mun, Mu'tasim, Wathiq, tiga ni terlibat dengan penyiksaan orang ramai kerana tak nak ikut kata Quran tu makhluk. Ini benda yang telah berlaku pada umat Islam. Jadi kita sebenarnya kalau ikutkan sekarang, dari segi masalah, contohnya lah keizinan untuk mendapat tauliah, memang tak diberikan pun kalau siapa yang tak serupa dengan fahaman pihak berkuasa atau tak ikut cakap dia, tak setuju kadang-kadang pada benda yang satu benda yang ada khilaf pun, ataupun bukan khilaf lah, bagi dia ada percanggahan dalam mazhab sendiri. Contoh paling simple, kenduri arwah ni kalau ikutkan, bukan kita je yang ikut sunnah ni yang cakap bahawa ia adalah bukan ajaran Islam, bid'ah, mungkar, makruh. Makruh tu maksud dibenci. Bukan kita je yang cakap. Bahkan benda ni kalau kita buka kitab fiqh mazhab Syafi'i pun, tu kita tak buka kitab fiqh manhaji yang latest, yang moden lah. Kalau tidak buka kitab lama-lama, kitab yang Talibin ke, kitab Ibn Hajar Al-Haytami ke, memang diorang kata benda ni adalah bid'ah. Yang dia sebut bid'ah munkarah makruhah. Bid'ah yang mungkar, yang dibenci. Saya pernah sekali dipanggil untuk tajuk ni. Bila saya bacakan, dia kata, "Ustaz baca apa ni Ustaz, apa dalam kitab tu?" Saya bacalah, baca sampai kat kalimah tu, bid'ah munkarah makruhah. Bid'ah ini adalah bid'ah yang mungkar, yang dibenci. Dia kata, "Kenapa Ustaz terjemah yang dibenci?" Saya takkan terjemah disukai pula. Sebab makruh dalam bahasa Arab asalnya maksud dia dibenci. Itu maksud asal. Maksud kalimah makruh, kalau buat tak apa tinggal dapat pahala tu, itu definisi lain. Kalau kita baca konteks macam Syekh Zaini Dahlan, kita yang Talibin, Syekh Zaini Dahlan, mufti Syafi'i Mekah, yang sangat benci dengan kumpulan Wahabi contohnya, dia mengatakan berkenaan dengan pemerintah akan dapat pahala kalau menyekat orang ramai daripada membuat upacara kenduri berkaitan dengan kematian. Kenduri arwah tu, siapa pemerintah yang buat kerja halang dapat pahala. So bila kita tak setuju kan, dalam mazhab Syafi'i sendiri, di sisi orang-orang yang bukan luar daripada tu, ada khilaf. Kita tak setuju pun, kita ambil pendapat ini pun kita salah. Jadi realiti dia bagi saya, benda ni tak patut berlaku lah. Kalau dia kata tak bersetuju satu benda, elok je mufti daripada bukan mufti daripada Mesir, dia tak setuju yang duit ringgit kita ni, duit di kertas kita ni ada riba. Elok je bercakap. Tetamu jadi tetamu kerajaan lah tu, patut tak boleh bagi bercakap. So fatwa dia bertentangan dengan, atau pendapat dia bertentangan dengan fatwa kita. Fahaman bukan fatwa kan, fahaman kita. Pada duit ringgit kita ni gantikan emas. Dia kata, kalau dia kata benda ni emas ni pakai timbangan, dia kata. Kau timbang ke duit kau, dia kata. Cakap yang tu. Saya ingat Salman Ali, Ustaz Salman Ali kata fatwa gila. Dia tak kata syekh tu gila, dia kata fatwa gila. Kalau kita aplikasi kan, orang tak bayar, orang tak anggap benda tu ada riba. So dia hutang bank yang pakai
ada fluctuate harga dan sebagainya kan. So tak riba lah. Sebab Dr. Ali Jumaah kata tak ada riba. Tapi dia bercakap elok je. Jalan ke mana-mana, tak ada benda masalah pun. Ini realiti. Kita panggil apa? Bentuk yang berlaku pada zaman Abbasiyah dulu. Manakala kumpulan dia cakap apa-apa pun, biar salah gila pun, keluar daripada agama punya peraturan pun, tak apa. Sebab dia kawan kita. Tapi kalau dia kata dia cakap benda berkenaan, benda orang lain yang cakap benar, tak boleh. Sebab dia bukan kawan kita. Benda tu ada aplikasi dah pun. Start nak gunakan untuk letakkan jadi peraturan satu saja ni. Ini dah berlaku dah zaman dulu. Mana Imam Ahmad bin Hanbal hampir 10 tahun kot dipenjara kan, dipukul dan sebagainya, dihalang mengajar, tak dibenarkan mengajar, tak boleh mengajar, duduk dan diam kat rumah. Ketika mana balik rumah, duduk rumah je. Realiti dia memang benda tu dah berlaku dah pun. Dan kita tak pelik lah kalau dia kata berlaku balik, sebab memang dalam ikut sejarah. Ini panggil mengambil pengajaran daripada kisah Al-Quran. Kisah Al-Quran ni berulang. Dialog di antara para anbiya daripada zaman Nabi Nuh AS dengan kaum masing-masing. Kalau tengok balik, dia ada pattern. Pada zaman berikutnya keluar balik. Baru zaman berikutnya keluar balik. Pattern tu akan berulang. Macam pertuduhan kepada para anbiya sebagai gila lah, sebagai orang yang sebagai seorang yang kena sihir. Benda tu Nabi Muhammad kena. Tapi kalau kita patah balik pada zaman dulu, pun para anbiya dulu pun kena juga. Ucapan kaum yang kufur kepada Allah Ta'ala ni sama je sebenarnya. Dia akan berulang balik. Sebab tu ambil pengajaran Quran, maka bersiap sedia lah. Itu je. Tapi realiti dia benda ni dah berlaku. Ini kita kata, jadi Quran makhluk ni sebenarnya dia adalah satu fahaman ataupun idea bila mana falsafah masuk dalam agama Islam, filosofi. So dia tajuk dia macam ni. Contoh macam Quran kalamullah. Bila kata kalamullah, mesti Allah yang cakap, dia kata. Tapi kalau dia kata dia yang baca, tulis dalam mushaf, takkan kalam Allah juga, dia kata. Mesti dah Quran makhluk dia macam tu. Itu satu poin. Satu poin kedua, tadi tak cakap, sekarang cakap. Benda baru, bila baru, makhluk. Ini benda yang berlaku pada masyarakat Islam kita bila mereka mengikuti ilmu falsafah dan ilmu kalam, menyebabkan mereka pergi lari daripada nas Quran dan hadis kepada logik akal mereka, sampaikan menuturkan tentang kitab Allah atau tentang agama atau tentang Allah Ta'ala sendiri apa yang bukan datang daripada nas, tidak Quran, tidak sunnah. Itu sudut asal. Okey, jawapan dia, apa hukum sesiapa yang mengatakan tentang makhluk ni Quran? Qala al-Quran kalamullah. Quran kalamullah azza wa jalla, hakikatan dia adalah kalam Allah yang hakiki. Wa ma'anihi, serta hurufuhu, wa ma'anihi, huruf-hurufnya dan makna-maknanya. Laisa kalamuhu al-hurufa dunal ma'ani. Dan bukanlah kalam Allah itu huruf saja, bukan makna. Makna pun daripada Allah Ta'ala, huruf pun daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kadang kita dengar orang kata Allah Ta'ala berkata-kata tanpa huruf, tanpa suara. Dia pergi pandai-pandai cakap itu sebab apa? Sebab dia kata manusia cakap ada huruf, ada suara. Jadi kita kena lainkan Allah Ta'ala daripada makhluk. Maka buang. Ini benda yang sangat masalah. Pasal realiti dia ada akhirat. Nanti kita akan bercakap, Allah akan tanya kita, so nak huruf bersuara ke tidak? So diorang yang hari ni yang dekat dekat Kuips, yang dekat sama Ustaz Sama Ali tajuk ni, dia jalan, dia bergerak tadi, dia start pukul 8. Awal betul. Jadi sebenarnya benda tu tajuk ni lah. Tajuk bila diorang ahli kalam ni, geng-geng Asy'ariyah Maturidiyah, yang kemudian, kalau yang awal Abu Hasan Asy'ari sendiri, Al-Baqilani, ulama-ulama yang dulu, diorang terima Quran kalamullah, Allah Ta'ala ada mata, wajah, Allah Ta'ala yang tak atas arash, semua dia terima. Yang kemudian ni masalah, bila diorang dah makin tenggelam dalam ilmu falsafah, so diorang mula start membahaskan benda tu ada ke tidak. So dia kata, bila contoh macam dia kata melihat Allah Ta'ala, dia kata lihat, tapi dia cuba definisikan lihat tadi, in the end jadi balik macam Mu'tazilah punya fahaman. Dia kata Allah Ta'ala tak ada depan tu, tapi diciptakan di mata orang tu image. Macam juga suara tadi, bukan dia dengar suara tu datang ke telinga dia, tapi diciptakan di telinga tu suara. So maksud dia, kita kata lain, benda tu macam, tuan-tuan pernah tengok cerita Matrix? Angguk je, angguk. Okey.
Dia cerita Matrix ni sebenarnya ada influence fahaman berkenaan dengan Hinduism, Buddhism dan sebagainya, yang mereka kata sebenarnya dunia ni tak reality. Tuan-tuan hadir hari ni dengan saya pun sebenarnya bukan tuan-tuan ada, saya pun tak ada. Tapi apa yang otak kita interpret, otak kita terjemahkan, maka itu yang zahir pada diri kita. Dia macam ni lah. Saya ingat Harun Yahya pun dia try buat satu video tajuk ni. Dia kata kalau sekiranya otak tu diletakkan, disalurkan maklumat melalui saraf sampai ke otak, maklumat tadi memang boleh dia lihat macam-macam walaupun tak pergi ke mana-mana. Dia macam mimpi lah, macam mimpi. Kan mimpi yang kita pergi London lah, pergi sekian, tapi tak bergerak pun. Macam tu ada tu. Sedangkan tajuk roh kita melihat tajuk lain. Sedangkan badan kita ni Allah Ta'ala bagi kan memang kita melihat benda ada lah depan mata kita. Tapi dia kata tak ada sebenarnya. Ni ada. Ini semuanya ilusi. Ilusi. Tak ada. Ini orang macam ni datang-datang kita lempang dia. Betul, bila kena pelempang dia kata, apa pasal lempang saya? Tak ada, ilusi je. Ini semua permainan. Ini ayat dia macam best. Tapi realiti dia semua tak ada ni. Dan dia aplikasikan fahaman tadi kepada Allah Ta'ala. Jadi dia kata Allah Ta'ala tak ada. Jadi kalau ikut mereka, dia sebenarnya tak ada lah kat depan. Semua sekali dekat apa kita nampak, kita lihat. Apa kita dengar. Dekat lain. Dijadikan. Sebab dijadikan bunyi tu. Sebab jadi tu yang jadi masalah. Jadi apa? Makhluk. Bukan Allah Ta'ala berkata-kata kepada kita, tapi dijadikan bunyi itu dalam diri kita. Sebab tu dia orang kata, itu bukan kalam Allah lah dia kata. Tapi dia ataupun dia adalah makhluk. Allah ciptakan kalam tadi. Macam bila Musa berkata-kata dengan Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima, diorang larikan maksud tersebut. Kadang-kadang diorang kata kami buat ni untuk sucikan Allah dari sifat makhluk. Tapi problem dia, awak kufur dengan kalamullah tadi. Apa Allah Ta'ala cerita tentang dirinya, kita pergi kufur buat apa? Kita beriman untuk beramal. Tujuan kita beriman, macam kita kata tentang Allah Ta'ala, melihat Allah Ta'ala, akan datang dan kita kerinduan untuk beramal bagi mendapatkan kedudukan berdepan dengan Allah Ta'ala dalam keadaan dia redai kita. Kalau kita Allah Ta'ala melihat kita, melihat secara hakiki, memang Allah Ta'ala lihat kita dan kita akan jaga amal kita, perbuatan kita. Sebab kita Allah Ta'ala mendengar kata-kata kita. Semua sekali benda ni kita beriman untuk beramal. Macam beriman tentang turunnya Allah Ta'ala sepertiga akhir malam, kita cerita dulu kan. Kita beriman untuk kita beramal supaya kita bangun seperti akhir malam dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala ketika waktu tersebut. Itu tujuan kita beriman untuk beramal, bukan nak mempersoalkan macam mana. Kita faham kalimah tapi tak tahu apa-apa berkaitan Allah Ta'ala. Kita faham kalimah tapi tak tahu cara. Allah Ta'ala tak ada contoh nak dibandingkan. Kita tahu kalimah, tak tahu cara. Ini kena faham betul. Baru kita faham kenapa diorang lari tadi. So, diorang cuba kononnya untuk membersihkan Allah daripada kesamaan dengan makhluk. Tapi berakhir dengan apa mereka imani tadi macam tak ada. Saya ingat ada orang kata apa? Dia kata tak ada, tak ke atas, tak ada ke bawah, tak ada kiri, tak kanan. Tak ada. Pasal bagi dia benda tersebut, apa yang berkaitan dengan apa saja orang cerita tentang diri je, yang tak masuk akal, yang bertentangan dengan akal, maka buang. Dia buangnya terus. Baru-baru ni ada orang kata geng-geng apa kumpulan ni, dia kata Jahmiyah punya betul. Tuhan tu tak bertempat, tak bersekian, tak bersekian, menafikan terus tentang Allah Ta'ala. Itu jadi kami tak nak Tuhan Wahabi dia kata, yang di atas sebagainya. Jadi realiti dia benda ni sebenarnya memang nak patah balik kepada fahaman lama. Cuma cara kumpulan yang kedua ni dia kadang dia interpret. Saya terima ayat ni tapi maksud dia macam ni. Dia mengalihkan maksud daripada makna daripada maksud daripada ayat ataupun dalil yang datang. Okey, baik. So dia kata bukan huruf, bukannya huruf saja, bukan tanpa makna. Walal makna dulu huruf, bukan juga pengertian tanpa makna, tanpa huruf. Maka kalamullah tu mengandungi dua-dua sekali. Bukan hanya setakat huruf atau bunyi, dia juga adalah makna. Takallamallahu bihi, telah berkata-kata Allah dengannya qaula, secara kata-kata. Wa anzalahu ala nabiyhi wahyan, Allah turunkan ia ke atas nabinya secara wahyu. Wa amana bihil mu'minuna haqqan, dia beriman dengannya orang-orang beriman sejak zaman Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah secara hakiki yang benar-benar. Ni kalamullah. Quran itu adalah kalamullah.
fahuwa wa in khutta bil banan, maka ia Quran ini sekalipun ditulis dengan ujung-ujung jari, wa tuliya bil lisan, dan dibaca dengan lidah, wa hufidha bil janan, dan juga dihafal dalam jiwa, wa sumi'a bil adhan, dan dengari dengan telinga, wa ubsirat bil ayan, dan dilihat ia dengan mata, la yukhrijuhu dhalika an kaunihi kalamur rahman, tak keluarkan semua itu dari keadaannya ia adalah kalamur rahman. Nanti dia bagi tahu dalil dia. Dia kata kat sini, dia kata pasal kita tahu kan Allah Ta'ala sebut dalam Quran dalam surah Taubah. Jadi kita baca oleh ayat ni. Allah Ta'ala katakan wa in ahadun minal musyrikin astajaraka, jika ada di kalangan orang musyrik minta perlindungan dengan engkau. Kalau buka surah Taubah tu ayat bawah, muka surat pertama. Ayat ke-6 kot. Saya tak ingat ayat nombor ayat. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka, jika ada kalangan orang musyrik minta perlindungan dengan engkau, fa ajirhu, lindungilah dia, hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia dengar kalam Allah, thumma ablighu ma'manah, kemudian sampaikanlah dia ke tempat selamatnya. Ayat tu dengan jelas, kalau kita fikir balik, dibawa kalau ada orang musyrik datang minta tolong, minta perlindungan, takut dibunuh, lindung dia, jaga dia, dan ambil peluang sampai dia dapat dengar kalam Allah. Soalan, dia dengan kalam Allah direct ke? Siapa baca kan? Mesti dibaca oleh orang beriman kepada mereka. So Quran yang dibaca itu dipanggil sebagai kalam Allah. Hatta Taurat macam ayat 75 surah Al-Baqarah. Allah katakan, afatatma'una an yu'minu lakum, adakah kamu rasa tamak orang Yahudi ini untuk beriman kepada kamu? Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah, sedangkan ada kumpulan di kalangan mereka telah dengar kalam Allah. Kalam Allah tu apa? Taurat. So basically memang diorang dah dengar, tapi masih lagi mereka menentang. Itu maksud asal. Tapi macam tetap dipanggil Taurat itu yang tertulis di atas lauh, diberi pada Musa AS sebagai kalam Allah, tak panggil benda lain. Ini kena faham betul-betul. Allah Ta'ala panggil apa? Kalam Allah. Yang kita baca, Allah Ta'ala panggil apa? Kalam Allah. Yang ditukar apa? Sebab tu Imam Ahmad bin Hanbal, bila time diorang nak berdebat dengan dia, dia kata, korang bawa aku kitab, bawa aku sunnah, aku sembang, aku bual. Kau nak debat dengan aku, bawa dulu Quran, bawa sunnah. Untuk kata Quran makhluk ke apa, jangan bawa assumption akal, bawa dalil. Sebab kita bercakap tentang apa? Tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh bercakap tentang Allah Taala tanpa pengetahuan. Dan pengetahuan tu bukan logik akal, tetapi dalil. Kalau logik akal, semua orang akan keluar macam-macam. Sebab tu tak boleh. Memang Quran betul, dia kata tulis dengan jari ke, dibaca dengan lisan ke, ditulis didengar dengan telinga ke, dia tetap dipanggil sebagai Quran itu kalamullah. Baik. Fal anamilu wal midadu wal aqlamu wal awraqu makhlukun. Jadi dia kata memanglah jari kita, tinta dakwat, midad dakwat, pena, kertas tu memanglah makhluk. Wal maktubu biha ghairu makhluk, namun yang ditulis dengannya bukan makhluk. Benda-benda tu makhluk, tapi yang ditulis dengannya automatik kita panggil. Bila tulis di Quran, maka kita panggil apa? Quran. Kita panggil apa? Kalamullah. Tak usah bincang masalah makhluk sebenarnya. Wa alsuni wal aswati makhlukatun, memanglah lidah kita makhluk, suara kita makhluk, tapi wal matlu biha, yang dibaca dengannya, itu yang Quran yang dibaca dengan suara dan juga dengan lidah tadi, dia kata ala ikhtilafiha, di atas pelbagaian dia, ghairu makhluk, bukan makhluk. Wasuduri makhlukatun, dada kita ni memanglah makhluk. Wal mahfuzu fiha, yang dihafal dalamnya, ghairu makhluk, bukan makhluk. Wal asma'u makhlukatun, pendengaran kita memanglah adalah makhluk. Sebab perbuatan kita ni memang Allah Ta'ala jadikan. Tapi dia kata wal masmu'u ghairu makhlukin, tapi yang didengar tu bukan makhluk. Sentiasa kita akan melafazkan kepada Quran yang dibaca, yang ditulis, yang didengar sebagai kalam Allah.
apa yang dibaca itu kalamullah. Perbuatan kita tu betul lah makhluk, tapi yang dibaca tu bukan makhluk. Dia tetap dipanggil sebagai kalam Allah. Okey. Dia tak sini. Okey. Qala Allah Ta'ala firman Allah Ta'ala dalam Quran Suratul Waqiah ayat 77, 78 Allah nyatakan, wa innahu laqur'anun karim. Maksudnya ia adalah Quran yang mulia. Fi kitabim maknun, dalam kitab yang tersimpan, yang terpelihara. Maksudnya dia adalah Quran. Dipanggil Quran tu Quran. Walaupun dia tertulis, tak kata ia adalah makhluk yang dalam kitab yang terpelihara. Okey, surah Al-Waqiah ayat 77-78. Wa qala ta'ala terfirmankan dalam surah Al-Ankabut ayat ke-19 ayat 49. Al-Ankabut 49 Allah nyatakan, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma. Bahkan ia Quran tu adalah ayat-ayat yang nyata dalam dada-dada orang-orang yang berilmu. Okey. Wa ma yajhadu bi ayatina, dan tidaklah menentang terhadap ayat-ayat kami illa zalimun, kecuali orang yang zalim. Hatta ayat tu dalam dada dipanggil sebagai ayat-ayat yang nyata. Quran tetap dipanggil sebagai Quran walaupun dalam dada. Kemudian waqala ta'ala firmankan dalam surah Al-Kahfi ayat 27. Allah katakan, watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik, dan bacalah apa yang diwahyukan kepadamu hai Muhammad daripada kitab Tuhanmu. La mubaddila li kalimatihi, tiada penukar ganti bagi kalimahnya. Tetap dikatakan apa? Yang dibaca itu adalah kalimah Allah. La mubaddila li kalimatihi, tiada penukar ganti bagi kalimahnya. Allah Ta'ala firmankan dalam surah At-Taubah ayat 6. Tadi saya sebut 6 lah. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka, dan jika ada sekalangan orang musyrik, sesiapa di kalangan seseorang di kalangan musyrik minta perlindungan dengan engkau, minta perlindungan dengan engkau hai Muhammad, fa'ajirhu, lindungilah dia, hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengar kalam Allah. Walaupun dibaca tetap dia kalam Allah. Wa qala Mas'udin, berkata Mas'ud radhiyallahu anhu, adimun nadhara fil mashafi, lama tumpukanlah, berilah masa yang lama untuk memandang pada mushaf. Ya, pandangkanlah menulam pada mushaf tadi. Adimun nadhara fil mashafi, dengan pengertian bahawa melihat dan memandang kepada apa? Ayat-ayat Allah Ta'ala pada dalam mushaf. Itu kalamullah, tak dipanggil lain. Tapi bila consequences, ini pen ni adalah makhluk, ini makhluk, ini adalah ilmu kalam yang kerja. Sebab benda tak pernah berlaku pada zaman Nabi, zaman para sahabat, tak pernah digunakan istilah ni, okay, selain daripada kalamullah. Okay. Wa nusus fi dhalika la tuhsa, dan nas-nas pada perkara itu tidak dapat dihitung, banyak sangat. Okay. Wa man qala, dan siapa mengatakan al-Qur'anu, Quran itu, au syai'un minal Qur'ani makhlukun, atau sesuatu daripada Quran itu adalah makhluk, fahuwa kafirun kufran akbara, maka dia telah kufur dengan kufur yang besar. Okay. Yukhrijuhu minal Islam bil kulliyati, yang mengeluarkannya daripada Islam secara keseluruhan. Kenapa? Li'anna al-Qur'ana kalamullah ta'ala, kerana Quran adalah kalamullah ta'ala. Sebab Allah Ta'ala panggil kalamullah, awak panggil dia makhluk, salah lah. Allah sendiri panggil dia sebagai kalam Allah, kita kata dia sebagai makhluk. So kita dapat kalimah ni kat mana? Kita kena ingat, dan antara benda yang syaitan akan cuba untuk ajak kita buat adalah, antaranya adalah wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, untuk kamu berkata-kata tentang Allah Ta'ala apa kamu tak ketahui. Dapat untuk kita tentang Allah Ta'ala hanya satu saja cara, iaitu dengan nas. Bagi kita sebut dulu, kita katakan nak kenal satu benda, satu perkara, kita ada 3 cara. Cara pertama, tengok sendiri, dengar sendiri, lihat sendiri. Okay. Cara kedua, kita tengok contoh yang serupa dengan apa yang kita nak tahu ni. Yang ketiga, dapat tahu daripada yang mengetahui. Okay, kalau ikutkan pada tajuk ni, kita tinggal yang ketiga je untuk Allah Ta'ala. Sebab yang pertama dan kedua ni takkan berlaku. Yang pertama, lihat Allah Ta'ala sendiri, takkan berlaku.
Memang kita di dunia ni tak ada diajar melihat Allah Subhanahu wa taala. Hatta para sahabat Nabi boleh berkata kepada Nabi, dia kata apa? Hal nara rabbana yaumal qiyamah. Adakah kami akan lihat Tuhan kami pada hari kiamat? Sebab lihat saja pun dah tanya kiamat ke tidak, nanti pun lihat ke tidak. Di dunia maksudnya Nabi tak pernah ajar pun mereka untuk lihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi ajar, takkan soalan itu timbul. Takkan soalan itu timbul. So, jadi memang kita tak boleh nak lihat Allah Ta'ala. Memang kita ni macam saya sebutkan dalam Al-Quran kata innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sehingga orang yang takut Tuhan mereka dengan ghaib, untuk mereka ada keampunan dan ganjaran yang besar. Al-Mulk ataupun surah Yasin, innama tundir man taba'a dzikra. Engkau hai Muhammad hanyalah ingatkan siapa ikut peringatan. Wa khasyar rahmana bil ghaib, dan takutkan Tuhan Maha Penyayang dengan ghaib. So kita bukan beriman dengan Allah Ta'ala dengan nampak, tapi dengan ghaib. Satu. Kedua, untuk contoh, Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. So mana datang kita nak ada perbandingan Allah Ta'ala dengan makhluk? So tak boleh lah. Tinggal yang ketiga je. Yang ketiga ni yang kita dapat melalui wahyu. Itu apa yang Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran tentang diri dia, atau apa yang Nabi SAW cerita pada kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Itu je jalan kita. Sebab tu bila kita mempersoalkan, meluaskan pengertian, contoh macam tadi, macam kes dah tulis dengan tangan, dia makhluk, dibaca oleh orang, dia makhluk. Kita cakap benda berkenaan dengan tanpa sebarang dalil. Sebab dalil yang ada tak cakap macam tu. Dalil yang ada panggil apa? Quran dibaca tu sebagai kalamullah. Quran yang kita baca dipanggil sebagai kalamullah, tak dipanggil sebagai kalimah lain. Itu sebab tu kenapa jadi sebab tu kenapa dia kata kufur akbar. Okey? Dia kata kufur akbar. Okey, dia keluar Islam syirk akbar. Kenapa? Li'anna al-Qur'ana kalamullah ta'ala. Kerana Quran tu kalam Allah Ta'ala. Minhu bada'a. Daripadanya, daripada Allah Ta'ala ia bermula. Wa ilaihi ya'udu, dan kepadanya ia kembali. Wa kalamu sifatu, dan kalam Allah ni sifat dia. Wa man qala syai'un min sifatillahi makhlukun, dan siapa yang mengatakan sesuatu dari sifat Allah Ta'ala itu makhluk, fahuwa kafir murtad, maka dia kafir murtad. Itu direct. Kalau kita kata sesuatu pada Allah Ta'ala berkaitan dengan zatnya, sifatnya sebagai makhluk, maka ia adalah dikira sebagai kufur yang akbar, dan juga murtad dari agama. Yuradu alaihi ruju' ilal Islam, dan dia akan ditawarkan kepada dia untuk patah balik pada Islam. Ni kerja pemerintah. Tiap kali mana kita bincang tajuk macam ni dalam mana-mana kitab fiqh ke akidah ke, bila disebut orang tu kena suruh bertaubat, suruh kembali balik, tak kembali dibunuh, ia bukan perbuatan kita, tapi perbuatan kerajaan. Tindakan tu adalah daripada kerajaan, bukan daripada orang perseorangan. Ni kena highlight betul-betul. Kadang orang kita ni baca-baca, ustaz ni menghalalkan darah. Jadi yang akan buat adalah kerajaan. Menghukum orang yang murtad adalah kerajaan. Hukum orang yang membuat apa-apa yang bertentangan dengan agama dan ataupun dihukum dengan hukuman jenayah, kerajaan yang buat, bukan kita. Belajarlah, masuklah belajar kitab fiqh. Orang mencuri, potong tangan. Awak belajarlah macam ni, kadar pun, pisau jenis apa nak pakai ke, kan, mana kadar tempat potongan ke. Walau awak pandai mana sekalipun, tahu jawapan dia, tahu dalil dia, yang akan melaksanakan mesti kerajaan, bukan awak. Ni kan dia jaga sikit. Maka kan bab ni. Fa in raja'a, kalau dia balik, patah balik, okey. Wa illa qutila kufra, jika tidak dia dibunuh dengan secara kekufuran. Laisa lahu syai'un min ahkamil muslimin. Dia tak ada untuk dia sebarang hukum untuk orang Islam. Maksudnya mayat dia takkan dimandikan, takkan dikafankan, takkan disolatkan, takkan ditanam di kubur orang Islam. Ini tunjukkan bahawa pengertian asal pasal kita menafikan daripada Allah Ta'ala atau mengatakan tentang Allah Ta'ala sesuatu yang bertentangan dengan apa Allah Ta'ala kata tentang dirinya. Ini kufur akbar, bukan kufur kecil. Baik. Soal. Hal sifatul kalami dzatiyatun atau fi'liyatun? Adakah sifat kalam itu sifat zat ke sifat perbuatan? Ini pada sudut asal memang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, macam menciptakan, menjadikan, dipanggil sebagai sifat perbuatan, sifat af'al. Kalau sifat zat ni apa yang pada Allah Ta'ala, macam apa? Macam maha kaya, maha berkuasa, maha berkehendak, itu sifat zat. Sifat pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri. Sifat perbuatan ni macam memberi rezeki. Memberi rezeki dia ada lah pasal perbuatan.
Dia panggil sifat af'al. Okey. So soalan sekarang, sifat kalam ni sifat zat ke sifat af'al? Okey. Baik, jawapan amma bi'atibari ta'alluqi fi sifatil kalam. Adapun dengan pengambil kiraan pautan atau perkaitan sifat kalam ni bidzatillah, dengan zat Allah Taala, wa ittisafi ta'ala biha, dan bersifatnya Allah Taala dengan sifat berkata-kata. Okey, fa min sifati dzati, maka dia termasuk dari sifat zat. Kalau kita ambil kira, ia adalah sebahagian daripada perbuatan daripada zat Allah Taala, mana Allah Taala berkata-kata, macam Allah Taala melihat, mendengar. Dia memang pada zat lah. Kena ada zat. Yang pada kadang-kadang orang kita ni dia kata tak nak zat. Tak boleh ada zat. Zat ni macam ada jisim. Ada jisim habis. Dia benda tu pasal istilah. Istilah yang datang daripada geng ahli kalam. Dia tak setuju. Macam kes bila kita kata kalau Allah Ta'ala dilihat, maka dia berjisim. Ayat tu keluar sebab apa? Dia kata pasal memang apa-apa kita lihat perlu bertempat. Perlu berkedudukan untuk kita lihat. Tapi dia kata tak. Dicipta. Ada dia kata dicipta kat mata kita image. So depan kita ni tak ada. Dia kata waktu tu dia kata tak bertempat tu. Sebab image tu mana ada tempat dia. Dia cuma bayangan dalam otak kita. Ni semua ni adalah benda-benda yang daripada asal kekufuran terhadap nas-nas Quran dan hadis. Bertentangan dengan apa yang Nabi ajar kita. Bertentangan dengan apa para sahabat tanya Nabi. Semua sekali. Tapi punca dia tadi macam kes kerana ilmu kalam. Kononnya orang pandai lah berfikir, memperdalamkan pemahaman tentang ayat-ayat tentang sifat Allah Ta'ala. Dia berakhir dengan mengkufuri apa Allah Ta'ala kata tentang dirinya. Okay. Dia kata kalau kita ambil kira daripada sifat berkata-kata pada zat Allah Ta'ala, memang sifat dia bersifat dengan berkata-kata, maka dia sifat zat. Ka'ilmihi, macam pengetahuan Allah Ta'ala. Itu pada sifat zat. Pada zat Allah Ta'ala itu sendiri memang ada sifat mengetahui. Bal huwa min ilmihi. Okay? Bahkan dia daripada ilmunya. Wa anzalahu bi ilmihi, dia turunkan dengan ilmunya. Wa huwa a'lamu bima yunazzilu. Dan bahkan dia mengetahui tentang apa yang turunkan. Bahkan memang kita kalam tadi daripada ilmu Allah, dan juga diturunkan dalam kepada Nabi kita. Okay? Dan juga dia tahu apa yang diturunkan. Wa amat bi'atibari takallumihi bi masyiatihi. Adapun dengan pengambil kiraan dia berkata-kata Allah Ta'ala dengan kehendaknya, wa iradati, dan kemahuannya, fasifatu fi'lin, maka dia jadi daripada sifat perbuatan. Sebab dia berkata-kata bila dia nak berkata-kata. Apa dia nak kata? Dan berlakulah dekat situ dia kata perbuatan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu an yuhya bi amri bil amri takallama bil wahyi. Bila Allah inginkan untuk mewahyukan dengan satu perkara, dia berkata-kata dengan wahyu. Bila dia nak turunkan, dia nak wahyukan satu perkara, dia berkata-kata dengan wahyu berkenaan. Maka jadilah ia sebagai wahyu. Mana dia berkata-kata dengan wahyu tersebut. Hadis, okay, itu hadis dia. Walihada, kerana ini qala salafus salih, berkata salafus salih rahimahullah, SWT rahmati mereka, dia kata fi sifatil kalam, ini sifat kalam, inna sifatu zatin wa fi'lin ma'an, bahawa ia adalah sifat zat dan perbuatan serentak. Sifat kata-kata ni sifat yang zat dan perbuatan serentak. Fallahu ta'ala subhanahu wa ta'ala lam yazal wa la yazalu muttasifan bil kalami azaliyan wa abadiyan. Kerana Allah, dia kata subhanahu wa ta'ala berterusan dan tidak akan henti bersifat dengan berkata-kata sejak azali dan selama-lamanya. Itu pasal sifat dia yang asal. Kemudian wa takallumihi wa taklimihi bi masyiatihi wa iradatihi. Sedangkan berkata-katanya dia dan percakapannya dia Allah Ta'ala dengan kalam dia adalah dengan kehendaknya dan kemahuannya. Fa yatakallamu idza syaa mata syaa kaifa syaa. Maka dia Allah Ta'ala akan berkata-kata apabila dia mengkehendaki, bila dia kehendaki, dan bagaimana dia kehendaki. Bila, bagaimana, apa dia kehendaki, bila dia kehendaki dan bagaimana dia kehendaki. Bikalamin yusmi'uhu man syaa, dengan kalam
yang didengarkan sesiapa dia kehendaki. Ni bab yang jadi kes pada apa? Sudut geng-geng Mu'tazilah. Bila kes Musa berkata-kata dengan Allah Ta'ala. Dia kata kalau Allah Ta'ala berkata-kata dengan Musa dengan kata-kata dengan suara, mestilah orang lain dengar juga. Macam bunyi guruh, dia kata. Guruh sana bunyi, saya dengar, abang dengar, semua dengar. Macam baru dikira apa? Kat Perak tu, apa benda bunyi tu? Tak bintang ke? Tak tahu. Yang kecoh dah pula. Kau lah geng-geng apa? Geng-geng teori konspirasi pun ada buat kampung kat sana. Bagus. Dengar bunyi tu dia pun kata, habislah sekarang kiamat dah datang. Okey, ala kulli hal. Bila kita dia kata kalau huruf kalam tu ada, ini logik dia orang. Kalau kalam tu dengan huruf dan suara, mesti semua dengar, dia kata. Sebab suara tu bergerak dengan gelombang udara kan. Kalau kita dalam vacuum, kita vacuumkan udara, tak ada udara, jam loceng tu berbunyi dalam bekas kedai udara tu, dia ada bekas tu, tak ada bunyi. Sebab dia perlu ada medium untuk suara tu bergerak. Perbahasan ini kepada benda makhluk. Ini Allah Ta'ala. Bila dia nak apa dia nak, jadilah macam dia nak. Contoh paling simple kan. Bila Nabi kata apa? Tentang suara orang dalam kubur. Kan jeritan dia. Nabi kata didengari oleh semua makhluk kecuali as-saqalain. Jin dan manusia tak dengar. Kita je tak dengar. Nabi dengar. Tapi para sahabat tak dengar. So, memperdengarkan kepada Nabi SAW itu kerja Allah Ta'ala. Macam yang memperdengarkan Musa di tengah-tengah kaum dia. Allah Ta'ala bercakap dengan dia, Musa dengar direct. Sebab tu Musa dipanggil Kalimullah. Sebab kelebihan Musa AS adalah dia berkata-kata dengan Allah SWT secara langsung. Di mana sahaja dia nak. Dia tulis je, dia cakap. Terus direct. Ni Abu Ya zaman dulu dia buat macam ni kot. Bangun-bangun. Bangun kan, orang tak nampak. Dia cerita macam ni pasal kisah dia. Bila Musa AS berkata dengan Allah Ta'ala, memang direct. Dan sebenarnya para anbiya yang berkata-kata dengan Allah Ta'ala ni, ada beberapa para nabi. Macam Adam AS. Bila tanya kepada Nabi SAW tentang Adam. Adam ni, Nabiyun ke? Nabi ke? Nabi kata Nabiyun Mukallam. Dia seorang Nabi yang berkata-kata dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita tengok bila dekat dalam syurga, kan perbualan yang direkodkan dalam Quran Karim, Allah Ta'ala ya Adam uskun anta, kan Allah Ta'ala cakap pada Adam direct. Semua Adam dengarlah kalam Allah, dengar direct daripada Allah Ta'ala akan kata kalam Allah. Okey, Nabi kita Muhammad SAW berlaku perbualan berkenaan direct ketika malam Isra' dan Mi'raj. Malam Mi'raj yang Nabi akan menerima solat, ya malam tu. Cuma Nabi berkata-kata di balik tabir. Macam Musa AS juga. Dengar perbualan, bercakap-cakap dengan Allah Ta'ala. Lepas tu yang ditanya oleh para sahabat, hal ra'aita rabbak, kau lihat dari Tuhan kau belum? Kau lihat dari Tuhan kau ke? Nabi kata nurun anna arahu, cahaya, tabir Allah Ta'ala ada cahaya. Macam mana aku nak nampak dia? Tapi perbualan tu berlaku. Nabi cerita balik apa Allah Ta'ala kata kepada Nabi. Sedangkan pada waktu-waktu yang lain, ketika waktu yang lain, Nabi SAW akan mendapat arahan tadi melalui Jibril. Jibril akan datang beritahu pada Nabi apa Allah Ta'ala perintahkan. Itu perbezaan. Tapi okey, Musa AS diberikan Allah Ta'ala sifat tadi, satu-satu keistimewaan atau mukjizat. Dia berkata Allah Ta'ala di mana saja. Jadi geng-geng ahli kalam ni, ilmu kalam ni, dia orang pergi kata macam kalau Musa dengar, kenapa orang tak dengar? Sedangkan macam kes suara dalam kubur tadi, Nabi kata mendengarnya semua makhluk kecuali as-saqalain. Macam Nabi ketika menerima wahyu, Jibril datang, para sahabat nampak kesan saja. Mereka tak dengar apa yang Nabi dengar. Tapi mereka nampak kesan macam Nabi terbeban. Unta Nabi naik terduduk bila datangnya wahyu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nampak kesan berpeluh-peluh dahi Nabi. Tapi mereka tak dengar apa yang Nabi dengar. Mereka tunggu Nabi habis terima wahyu baru Nabi baca pada mereka. Jadi benda tersebut memanglah, sebab tu dia kata kat sini yusmi'uhu man yasha. Dia dengarkan ia siapa-siapa dia kehendaki. Sebab ni untuk jawapan pada geng-geng tu punya perbahasan. Dia kata kalau pasal dia pergi samakan Allah punya kalam dengan kalam makhluk.
Yang berakhir dengan dia kata, kalau ada kata suara tu, mestilah saya dengar, dia dengar juga. Macam suara guruh. Bunyi gedentum kat sana, semua orang kat sini dengar. Mana ada orang tersembunyi sebab gelombang bunyi berkenaan bergerak dengan udara sampai kita. Itu bila awak cakap tentang makhluk. Ini awak cakap tentang Khalik. Mana layaknya awak samakan Allah dengan makhluk. Kadang-kadang diorang tak perasan tau. Sebenarnya kes diorang takwil ni sebab diorang dah samakan Allah dengan makhluk. Okay, bertempatlah. Sebab apa? Kalau ada kat sini tak ada kat sana. Dia samakan Allah dengan makhluk. Bila kata turun Allah tak seperti akhir malam. Nabi kata macam tu. Dia tak puas hati juga. Dia kata tapi kalau Allah tak turun, siapa tinggal kat Arash? Awak sekarang tengah tashbihkan Allah dengan makhluk. Sebab tu masalah awak mula kononnya lari kan. Tak kena kalimah ni. Sebab sebab dia kata jadi makhluk. Sebab awak turunkan Allah Ta'ala kepada level makhluk. Kita orang beriman kata macam Allah Ta'ala katalah. Macam mana-mana kami ada contoh untuk bandingkan. Sebab Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Pegang itulah. Kenapa tak boleh pegang? Ini masalah ya. Wa kalamuhu sifatuhu. Dan kalamnya adalah sifatnya. Okay. La ghayata lahu walantiha'a. Tidak ada penamat. Tidak ada batasan padanya dan tidak ada juga penamat. Tak ada batasan untuk kita bataskan, tentukan dengan ketentuan kita. Mana kadar bunyi, macam mana. Masa kita nak buat, kita nak pergi letakkan batasan. Suara tu tinggi ke perlahan, lembut ke halus. Kita ke start. Ini itu yang kita panggil apa? Benda penyamaan tadi yang berakhir dengan kita menafikan. Sehingga kita kata Allah tak berkata-kata. Berkata-katalah. Macam mana tunggulah mati nanti. Tunggu mati nanti. Bila Allah tak tanya kita nanti di mahsyar nanti. Persoalan tentang amal yang kita buat. Timbangan amal kita. Macam Nabi kata di hari akhirat nanti. Ada orang yang akan dipanggil apa? Hadis najwa. Hadis bisik-bisik. Yang Ibn Umar radhiyallahu anhu perawi dia, bila tanya pada dia tentang perkara berkenaan, dia kata hari akhirat nanti Nabi kata ada orang yang beriman akan ditutup oleh Allah Ta'ala daripada pandangan semua orang lain. Allah Ta'ala akan kata pada dia, tunjuk kepada dia dosa dia buat. Sambil Allah Ta'ala berkata, ata'rifu dhamba kadha, ata'rifu dhamba kadha, ata'rifu dhamba kadha. Kau tahu tak dosa ni? Kau tahu tak dosa ni? Kau tahu tak dosa ni? Dan orang tu akan berkata, ay ya Rabb, ya wahai Tuhan. Perbualan tu akan berlaku tanpa apa terjemah. Jadi tunggu je lah. Pergi menafikan buat apa? Awak nafikan benda yang hadis Nabi tadi awak tak nak bincang macam mana. Itu yang jelas sekali. Kita dengar, tapi dengar tu bukan suara. Dia pengetahuan dalam otak kita yang dimasukkan. Pengetahuan tadi dijadikan dalam telinga kita. Maka kita mendengar, bukan dengar, kita mengetahui akan kalam Allah Ta'ala. Habis. Dah terbalik dah. Daripada benda terjadi, kalam tu didengari, berkalam tu diketahui. Macam zat dilihat, tak zat diketahui. Dia jadi terbalik. Sekarang kita dengar suara. Kita dengar suara. Dia kata tak. Kita tahu suara. Mat, kau tahu tak? Dengan tanya orang, kau dengar tak? Dengar kita apa? Soalan dia bukan soalan dengar. Yang tanya soalan dengar. Tanya apa? Kau tahu tak? Perasan tak? Ini yang akan berlaku. Ni kalau tuan-tuan dengar nanti rakaman apa yang tajuk apa Salman Ali punya ni dengan di Faiz tu akan dengar tajuk ni. Dia akan tukar daripada dengar kepada tahu. Sebab tahu kan tak ada fizikal. Tak ada fizikal. Kalau dia kata dengar ni ada fizikal, kena ada suara, ada bunyi, ada huruf. Diorang kata tak boleh ada huruf, tak boleh ada bunyi. Di situ. Termasuk jadi masalah lihat. Tak boleh ada. Kalau ada depan, dilihat, maka dia bertempat dia makhluk. Jadi dia buang. Pembuangan tadi tu sambil mereka merasakan ini adalah penyucian Allah daripada makhluk. Sedangkan ia bukan sedikit pun daripada itu. Okey. Allah Ta'ala firman dalam Quran surah Kahfi ayat 109. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Katakanlah hai Muhammad, kalaulah lautan itu tinta bagi kalimah Tuhanku. Tetap dikata apa? Yang tulis nanti adalah kalimah Tuhanku.
Katakanlah kalau lautan itu adalah tinta untuk kalimah Tuhanku. Maksudnya kalau tertulis pun dipanggil apa? Kalimah Tuhan. Okey. Lanafidal bahru, pasti akan habis lautan. Qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum daripada habisnya kalimah Tuhanku. Walau ji'na bimithlihi madada, sekalipun kita datangkan dengan seumpama 7 lautan yang besar tu, seumpamanya banyak lagi sebagai support atau bantuan untuk tulis. Mana habis satu lautan, bawa lagi kedua, bawa lagi tiga. Takkan habis kalimat Allah berbanding dengan tinta yang ditulis. Okey. Al-Kahfi 109. Lautan yang tekan Surah Luqman ayat ke-27, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun. Dan kalaulah bahawa sebenarnya di muka bumi daripada pokok-pokok itu menjadi sebagai pena. Wal bahru yamuddu min ba'di sab'ati abhurin, dan lautan itu disokong atau dipanjangkan ia sesudah daripadanya 7 lautan pula untuk tulis kalimah Allah. Ma nafidat kalimatullah, takkan habis kalimah Allah. So sebutan dia tetap apa? Kalam Allah, tetap kalimat Allah. Tak boleh kata apa? Makhluk. Tak panggil pun, tak dipanggil pun dia sebagai makhluk, dipanggil sebagai kalam Allah. Walaupun tinta tu lautan, tinta dia adalah lautan, pena dia adalah segala pokok yang ada, tetap dipanggil apa? Kalimatullah. Ma nafidat kalimatullah. Okey. Dan juga Allah nyatakan dalam surah Al-An'am ayat 115, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan sempurnalah kalimah Tuhanmu, kalimatu rabbika, kalimah Tuhanmu, sidqan wa adla, secara benar dan secara adil. La mubaddil li kalimatihi, tiada penukar ganti bagi kalimahnya. Wa huwas samiul alim, dan dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Okey. Kita berhenti sini. InsyaAllah kita nak masuk pada kitab kedua kita. Kita berhenti 5 minit. Okey, wallahu alam. Soalan boleh tanya? Apa ni kalam nafsi tu? Kalam nafsi tadi suara dalam hati kita. Ya, bila kita diam kan, ustaz ni bila nak berhenti dalam hati kan, benda tu tak ada huruf, tak ada suara kan dia cakap. Ini yang diorang kata, inilah kalam Allah yang kononnya didengari oleh orang berkenaan secara dalaman. Sedangkan bila kita kata perbualan yang berlaku, apa yang akan kita lihat hari kiamat nanti, dia depan, bukannya dalaman hati kita. Pada dalaman hati kita ni, yang suara dalam hati kita tadi, lintasan hati yang kita ada. Kejap lagi nak pergi macam mana? Dia ayat dalam hati kita. Dia kata tak ada bunyi, tak ada huruf, tak ada suara. Kalam nafsi ni, kita tahu bahawa Musa berkata-kata dengan Allah Ta'ala bukan dengan kalam nafsi. Dia berkata depan-depan. Perbualan tu berlaku macam dalam syurga tentang Adam dan Hawa, Iblis, bila dalam syurga. Perbualan tu berlaku. Allah Ta'ala rekod kepada kita dan Quran bagi tahu kepada kita, macam inilah yang berlaku perbualan antara Allah Ta'ala dengan Adam, Hawa dan Iblis. Jadi kita nak nafikan kenapa? Dan bahkan kalam nafsi inilah dikira sebagai apa? Sebagai bid'ah yang datang daripada Abu Hasan Asy'ari. Ustaz, yang mana tu saya nak dengar tu sebenarnya. Jadi peringkat awal Abu Hasan Asy'ari tu diambil daripada Kulabiyah kan? Terus. Tapi ada tak tulisan dia yang menunjukkan dia meninggalkan kalam nafsi tu? Dia okey, yang itu tak ada. Yang bahagian-bahagian tu masih kekal. Ada pun bahagian yang lain macam kes yang lain, contoh macam berkenaan dengan masalah wajah, tangan, mata sebagainya. Memang benda tu memang dah jelas dan tulisan dia. Tapi pada sudut yang tu, kesan ialah bila dia bergelumang dengan Mu'tazilah punya fahaman. So memang tak pelik kalau nak kata benda tersebut ada tertinggal sikit. Saki baki tu ada. Tapi berkenaan, sebab tu kita kata bukan semua apa yang dikatakan oleh Abu Hasan Asy'ari itu menjadi betul. Sebab tu kita kata yang bila kita sebut Asy'ariyah mutaqaddimin yang awal, mereka mengisbatkan wajah, mengisbatkan tangan, mengisbatkan arash. Allah bersama atas arash, di atas langit, di atas diisbat. Tapi ada tertinggal satu dua benda. Pasal ikut pada salafus salih, ini yang perkara kadang-kadang pada sudut bila kita tengok para ulama tegur ataupun ulas macam Imam Nawawi rahimahullah, Imam Ibn Hajar Asqalani, daripada sudut pemahaman dia keseluruhan semua ikut salaf, kecuali 2-3 perkara yang kadang-kadang mereka macam pergi kepada pendapat-pendapat yang dalam Asy'ariyah tadi, yang orang kata tengok dengan ini menunjukkan dia Asy'ariyah. Tak, dia satu benda
Dia benda ni boleh berlaku pada siapa saja. Maka kalau kita dengar bila ada kan ulama hadis dipanggil qadari, dia ni ada qadari. Kadang-kadang satu benda, satu perkara yang dia tercakap, lalu orang pun hukumkan dia dengan perkara berkenaan. Jadi dia tak salah lah. Sebab kita tahu dalam Islam ni, kita punya kebenaran bukan berdasar pada tokoh. Kebenaran berdasar kepada dalil. Ada dalil, itu tajuk kita. Tak ada dalil, maka walau siapa sekalipun dia tinggal. Sekadar pendapat dia sendiri saja. Hatta kalau Ibn Taymiyah sendiri pun, datangnya perkara tadi, tetap berlaku macam tu. Lepas tu kita dalam Islam ni tak ada takdis dipanggil. Penyucian, pemuliaan seseorang itu mengatasi daripada batasan sepatutnya. Bila kita takdiskan, dan kita start akan kata takkanlah tak ulama tak tahu, habis gagal lah. Jadi sudah asal memang dalam tajuk Asy'ariyah Mutaqaddimin, dia ada perkara-perkara diisbatkan. Lepas tu saya tengok Hasan Saqaf dalam satu video tu, dia kata bukan Asy'ariyah yang sebenar, bukannya Al-Baqilani, bukannya Abu Hasan Asy'ari, tapi dia kata yang sebenar dia adalah Al-Ghazali dan juga Al-Juwaini, yang betul-betul asaskan pakai ilmu kalam balik betul-betul diorang. Adapun pada sudut yang ini, kumpulan ni masih lagi ada perkara-perkara yang banyak yang mereka ikut salafus soleh, kecuali perkara-perkara tertentu yang dia terkeluar sikit. Macam mana dengan Asal-Asari memang kita nampak tulisan ada banyak tu. Macam mana Imam Maturidi dia punya tulisan ada yang banyak penyamaannya? Tak, dia orang punya sudut perbezaan tu pada beberapa perkara. Kalau kita tengok macam Asy'ariyah Maturidiyah ni, Maturidiyah sebenarnya pernah mengkafirkan Asy'ariyah. Dia punya itu bukan kesepakatan sebenarnya. Bahkan Maturidiyah ni, diorang sebut ni pasal kenapa nama tu diambil. Sebab majoriti atau kebanyakan yang bermazhab Hanafi ikut Maturidiyah. Jadi sebab tu diorang sebut juga nama tadi. Kalau orang kata diambil pada zaman Asia Tenggara ni, banyak Asy'ariyah. Nak bagi ramai je nama. Kalau tidak dia akan pecah juga. Tapi dari segi dia punya Abu Mas Maturidi tu, dia punya asas tu, ada banyak usaha yang sunnah tu macam sebutan dari sebutan lah, tapi in the end dia balik pada kalam juga. Dia tetap berasas ilmu kalam. Banyak agalan macam sifat-sifat semua banyak pada kalam. Ya, betul. Sebutan tu tetap balik pada ilmu kalam. Sebab kita balik pada base. Sebab tajuk kita, perbezaan kita dengan mereka adalah apa dalil yang dipakai. Kita punya sebagai nama ahli sunnah, kita atau ahli hadis, memang kita pegang hadis lah. Kena datang daripada dalil. Tanpa dalil jangan cakap. Maknanya tak adil lah kalau kita kata Asy'ariyah Maturidiyah tu ahli sunnah. Itu yang kenapa ada separuh para ulama keluarkan. Tapi kalau dari sudut masalah banding dengan golongan lain, lebih dekat dengan ahli sunnah dipanggil. Lebih dekat. Sebab kadang-kadang macam kita tengok macam dekat Malaysia pun, diorang punya pecahan tu pelik. Datang seorang kata boleh minta kat orang mati, yang ini kata jangan minta. Yang ini dia kata merayu pada orang mati. Dia kata asalkan percaya Allah Ta'ala yang berikan, maka minta, tak ada salah. Betul, bila saya cakap dulu, saya kata kalau ikut fahaman mereka ni, asal percaya Allah Ta'ala bagi, minta dengan setan pun tak apa. Dia marah. Pasal basic yang dia cakap tu sama je. Sebab itu yang Muhaizat sebut dulu, minta bermusiam pun buat, tak apa, sebab asal percaya Allah Ta'ala yang beri. Engkau Fadil pun sebut benda sama kan. Dia kata asal tahu Allah Ta'ala beri, minta pada orang mati pun tak apa. Padahal sebenarnya ini fahaman sama dengan Abu Ya. Yang diorang rayu, dia ajar pengikut dia, wahai Abu Ya, tolong kami. Sama je. Sebab tu yang kadang-kadang bila kita lihat macam RUU ni sebenarnya, yang sibuk ni ditekankan lebih kepada sudut untuk melindungi kumpulan mereka kalau bercakap salah. Kalau cakap benda salah, tak boleh dihukum. Sebab ikut Asy'ariyah dalam tu ada pendapat juga kata boleh, habis. Kalau ikut pada masalah ahli sunnah, dia akan gagal lah. So every time kita minta dalil, so basic ahli sunnah adalah dalil, bukan masalah orang kata boleh. Lepas tu kita ingatkan semalam, kita kata asal ada dalam kitab ni bukan tajuk agama Islam, AADK. Asal ada dalam kitab. Jumpa dalam kitab kata boleh je. Ni ada orang kata boleh. Siapa dia? Nabi ke? Dia benda ni kadang-kadang jadi macam seolah kita yang biadab. Seolah kita yang biadab. Yang biadab sebenarnya mereka bila mereka bandingkan kata-kata guru mereka dengan Nabi. Itu kebiadaban yang pertama. Berkata-kata tentang agama tanpa dalil, itu paling biadab. Sebab saya ingat tajuk kan,
Bila kita tanya apa, orang minta pada tok guru kata apa? Minta dalil. Kan orang kata macam jangan biadab kan. Memang kita kata perbuatan minta dalil pada guru tu kadang-kala dia irritating. Tok guru tu macam baca tapi tak jumpa pun dalil. Dia pergi argument tajuk dalil tadi kan. Kan boleh je minta waktu lain. Tapi kita minta waktu tu mungkin guru tu rasa rasa terganggu. Okay, fine. Tapi guru tu sendiri pula dengan agama dia kena berlaku adil lah daripada mula. Berikanlah dalil supaya orang tak tanya dengan lebih. Mana dalil tu dah beritahu. Saya settle lah. Ni awak bercakap dengan pendapat awak. Saya rasa orang ni kata. Dan benda tu akan jadi opinion. Opinion, sejak bila mulianya opinion kita banding orang lain? Atas dasar manusia, saya punya opinion tak lebih tinggi banding orang lain. Bagi kita ni manusia. Boleh salah, boleh betul. So tak mana mulianya saya sampai Ustaz Adi cakap takkan salah kot. Habis. Tu masalah dia. Sebab tu yang bila kita bincangkan tajuk ni secara asal dia berlaku dalam masyarakat kita ni yang banyak benda yang JSB sebagainya sebab kerana pihak yang berwajib ni ada kaitan dengan orang dari segi masalah kepercayaan tadi. Bagi kita dah open up. Boleh pakai capal punya lambang. Sama dah. Minta orang mati. Sama dah. Bergantung dengan wali. Kalau susah, minta wali. Wahai wali, wahai sekian. Yang Arkam buatlah Umujah. Dia ajar, kata minta tolong Abuya tolong kami. Ada lagu kot. Abuya tolong kami. Lepas ini pula apa? Ya Syekh Jalani. Apa beza dia? Ya Badui. Ya Rifai. Pasal golongan yang bertarikat akan buat benda yang sama. So tang mana silap dia? Awak nak kata salah tang mana? Sebab tu bila time nak ijtihadkan sesat tu, saya perhatikan banyak yang macam teragak-agak. Siapa dia teragak-agak? Dia dia rasa kalau dia buat benda ni nanti kan akan datang dia tak boleh buat pula. Sebab dia punya mainan sama. Memang serupa. Bahkan memang dari segi masalah kepercayaan dan amalan. Memang Asy'ari Muhammad sendiri pun memang dalam buku tulisan dia sebut biji macam mana geng-geng Asy'ari Maturidiyah. Dan dia mengaku dia Asy'ari Maturidiyah. Dia sendiri. Alam macam Mama Ghufran tu lah. Yang cakap dengan semut tu. Cakap pasal semut tu. Sama je. Dia kata saya Asy'ari Maturidiyah. Awak nak cakap apa? Memang dia ikut NU pun. Even perintah untuk dia minta maaf tu, Nahdlatul Ulama yang Asy'ari Maturidiyah juga suruh dia minta maaf. So apa yang beza dia? So, sebab tu kenapa tajuk dia adalah masalah dalil. Sebab tu pembezaan kita, panggil kita ahli sunnah, kita ada dalil. Adapun yang tak ikut sunnah, nak ikut bid'ah, dia kita macam mana? Bagi dia bid'ah tu hasanah. Lepas tu kita tukar. Kami ni ahli sunnah, awak ahli bid'ah. Hasanah. Betul, okey? Ya bang. Rujukan dalil pada zaman sekarang. Terus? Dia sekarang pengkalan rujukan dalil yang boleh diterima pakai. Terus? Oleh ahli sunnah wal jamaah dia bertekad dia berkata Madinah. Kata di dunia ada rujukan sampai ke sahabat. Baik. Sebenarnya kalau ikutkan pada benda berkenaan, semua orang belajar kat mana pun dia akan jumpa. Pergi Mesir pun dia akan jumpa jawapan. Pergi Madinah pun dia akan jawapan. Duduk kat mana pun. Asalkan guru yang mengajar tadi dia ada disiplin. Sebab disiplin ahli sunnah ni simple, Tuan Haji. Jadi kita ada 3 karakter ahli sunnah ni. Bila kata orang tu ahli sunnah, dia ada 3 karakter. Ni benda kita bincangkan dulu tajuk kitab Manhajut Talaqi Istidlal. Tata cara penerimaan ilmu dan pendalilan agama dalam Islam di sisi ahli sunnah dan ahli bid'ah. Okey, apa ciri ahli sunnah? Ahli sunnah ni pertama mengagungkan nas. Dia dengar qala Allah qala Rasulullah, sami'na wa ata'na. Ini perangai pertama. Kalau dia kata dia ada perangai kan, dengar qala Rasulullah tapi yalah firman Allah ni betul. Tapi syekh kita kata habis gagal lah. Dia simple as that. Tak kira dia datang mana. Walaupun Nabi pernah sebut dia akan kembali ke Madinah. Agama Islam ni bermula asing dan akan mula terasing seperti mana dia mula dahulu. Dan dia akan kembali kepada Madinah macam mana ular balik ke lubang. Ikut hadis Nabi sebut macam tu. Tapi realiti ni kita faham dulu yang tajuk ni. Jadi ahli sunnah pertama kena agungkan nas. Kedua, sifat ahli sunnah ni adalah apa? Memastikan kesahihan nas. Benda ni kita lihat pada para sahabat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah sekali ada seorang lelaki
Dia sebut depan dia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas tak pandang muka. Tak tengok muka dia langsung. Toleh ke tempat lain. Lepas tu dia kata dengan Ibn Abbas. Dia kata, ya Ibn Abbas, dia kata, wahai anak bapa saudara Rasulullah. Ya Ibn Ammi Rasulillah, dia kata. Kenapa kau tak tengok aku? Aku cakap hadis daripada Rasulullah SAW. Jadi Ibn Abbas jawab. Ibn Abbas kata, dahulunya bila orang kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami akan hadapkan wajah kami kepada dia dan kami tumpukan kepada kami pendengaran dia. Dengar orang tu kata, kita akan tulis. Tapi bila manusia, orang ramai dah mula menonggang kemuliaan dan kehinaan, mana semua orang nak buat apa tak fikir dah. Asal matlamat baik, cara salah pun tak apa. Orang manusia dah tak kisah. Maka kami hanya ambil apa yang kami tahu saja. Mana benda kami tahu kamu ambil, kami dengan pelik saya tinggal. Ibn Abbas buat macam tu. Mana ini daripada sahabat Nabi. Kalau kita jangan tantah masih sahih mana tahu. Kalau kita cakap kan. Tapi Ibn Abbas kata tak. Dan mukadimah Sahih Muslim. Jadi ciri ni pada para sahabat Nabi lagi. Dia dengar, dia toleh. Orang tu kata qala Rasulullah SAW. Sebab dia akan ambil apa yang dia tahu je. Sebab orang dah tak ada kejujuran lagi. Macam Muhammad Ibn Sirin lah. Dia kata apa? Kan Muhammad Ibn Sirin kan kita sebut dia punya tarikh lahir dia pada 33 Hijrah atau 32 Hijrah sampai 110. Dia hidup mana Osman mati 35. Dia sempat dia lahir tu 2 tahun ke 3 tahun sebelum Osman mati. Dia lah mati 110 Hijrah. Okey, apa Muhammad Ibn Sirin cakap? Mereka dahulu tak pernah menanyakan mengenai isnad. Sebelum ni tak ada siapa tanya dari siapa. Semua dengar je, terima. Tapi bila berlaku fitnah, pembunuhan Osman, muncul Khawarij, muncul Syiah sebagainya, mereka berkata, mereka maksud dia orang ramai, para ulama akan berkata, sammu lana rijalakum, beritahu kami siapa perawi kamu. Dilihat pada ahli sunnah, diambil cerita mereka. Dilihat pada ahli bidah, ditolak cerita mereka. Mana tajuk nama ahli sunnah ni bukannya baru keluar. Muhammad Ibn Sirin tabi'in dah sebut lama dah. Baik dia cakap macam tu. Okey. So jadi pastikan nas sahih ke tidak. Memang benda ni dibuat. Umar sendiri radhiyallahu anhu, bila Abu Musa Asy'ari kan pergi rumah dia, ketuk pintu, minta bagi salam 3 kali. Assalamualaikum. Umar tak jawab. Lepas tu Assalamualaikum. Umar tak jawab. Assalamualaikum. Umar tak jawab. Lepas tu dia belah. Bila Umar keluar cari dia, kata dengar suara Abu Musa tadi. Tapi tak hilang. Lepas tu Umar cari, dia jumpa. Umar kata, kau datang rumah aku tadi? Dia kata, ya. Lepas tu kenapa kau lari? Dia kata apa? Rasulullah SAW bersabda, al-isti'zanu salas. Minta izin 3 kali je. Kata Musa Asy'ari kepada Umar. Umar kata apa? Engkau bawa saksi engkau atau aku sebat belakang kau? Pergi cari saksi kau. Kelang kabut kawan ni cari. Siapa dengar Nabi sabda benda sekian? Siapa dengar? Kenapa? Tak ada pastikan. Bukan main terima telan je. Musa Asy'ari bukan orang biasa. Dia orang yang Nabi SAW panggil baca Quran. Dia baca Quran, Nabi nangis. Tapi tetap apa? Umar kata bawa saksi kau. So ini sifat kedua. Kalau kita tengok orang tu tak kisah sahih ke tak sahih, gagal lah. Sebab tu duduk kat mana pun tak kisah. Jordan ke dia duduk, Mesir ke dia duduk. Yang penting ni. Yang ketiga, betul faham. Dia kena betul faham nas. Okay, nas faham betul ni macam mana? Sebab kadang-kadang kita lihat orang tu ambil nas tapi dia faham macam mana. Okay, betul faham nas ni ada empat cara atau 4 kaedah. Kaedah pertama, dia mesti faham cara fahamnya para sahabat Nabi SAW. Macam mana para sahabat faham benda tu? Kalau ada para sahabat beritahu kami faham macam ni, itu fahaman dia. Sebab kita memang dituntut untuk ikut para sahabat dalam beragama. Itibak pada para sahabat menjamin kita masuk syurga, dapat redha Allah Ta'ala. Macam ayat 100 surah Taubah. Okay. Betul faham nas. Pertama, faham cara para sahabat. Kedua, kalau tak jumpa kat sini, dia kena tahu bahasa Arab. Kalau dia tak jumpa yang sahabat punya pendapat kan, dia kena tahu bahasa Arab lah pula.
untuk faham kalimah Arab tadi datang, Quran tu datang cakap apa, Nabi sabda kata apa, dia kena tahu bahasa Arab. Ini kalau bahasa Arab huwa huma hum tak lepas kan, huwa huma hum, tahu huwa huma hum, dia kata ganti nama. Bila awak belajar bahasa Arab, first yang guru awak akan suruh hafal huwa huma hum, hiya huma hunna. Kalau itu pun tak lepas, masalah lah. Huwa jadi dia jadi Allah, mana boleh. Huwa dalam Quran bukannya semua yang Allah Ta'ala. Dalam Quran huwa pun iblis pun ada. Ini dia huwa pun tak kenal. Jadi bahasa Arab dia kena tahu bahasa Arab. Kalau dia kalau jumpa ini tak kisah yang ni. Sebab awak tak boleh menangkan bahasa Arab yang awak belajar mengatasi kefahaman para sahabat. So bila para sahabat dah ada, settle. Kalau tak ada para sahabat, dan bahasa Arab. Kemudian bila nak faham juga, kalau dekat sini tak ada bahasa Arab, faham. Okey, awak kena pastikan awak kumpulkan nas-nas tadi pada satu tempat. Gabungkan nas-nas yang bersepah tu ke setempat. Sebab tajuk dia kadang-kadang yang awak dengar daripada A tak detail, tapi B akan detail kan. Hadis ketiga akan tambah lagi. So bila dikumpulkan sekaligus, dia akan nampak the whole picture. Jadi kena kumpulkan nas pada satu tempat. Ambil satu hadis je. Macam sekarang saya jumpa seorang kawan. Dia tak puas hati. Dia kata kenapa kita bila syahadah tu, kita dalam mazhab Syafi'i kita akan asyhadu an la ilaha illallah. Kita angkat ketika illallah. Dia kata bukan angkat terus ke? Yang jadi kes, dia kata aku cari kan. Sebenarnya dia tak jumpa semua hadis yang berkaitan tajuk ni. Bila nak faham, dia kena faham bawa semua hadis yang berkaitan tajuk isyarat ketika mana tasyahud tu, macam mana hadis yang datang Nabi. Ada yang para sahabat kata Nabi genggam tangan, kemudian Nabi angkat. Kemudian angkat pula ada yang Nabi jari macam ni. Ada jari macam ni. Ni 53. 53. Dia 53. Aqadah salah sama khamsin. Ni. Lepas tu ada yang sebut pergerakan jari. So bila kumpul semua sekali, bawa nampak the whole picture. Kalau awak ambil ini saja, tak tengok yang ini, dan awak tak dapat jawapan lah. Jadi kena memang betul faham nas, kena kumpulkan semua dalil berkaitan tajuk yang kita nak faham pada satu tempat. Dan baca semua. Okay. Yang terakhir, kalau dia kata pada sudut yang 3 perkara ni awal ni kan, tak jumpa, maka kena faham maqasid syariah. Tujuan pensyariatan agama untuk apa. Contoh macam orang tu baca dalil. Dalil ni kata boleh lah orang ni pergi kubur minta kat Nabi. Tapi tajuk dia ikut maqasid syariah. Bila benda tu tak jelas, dalil tu tak jelas, dan kita ada tujuan pensyariatan Islam ni untuk jaga agama, jaga nyawa, jaga akal, jaga harta, jaga maruah keturunan. Tajuk jaga agama tadi, mana mungkin kita nak fahamkan bahawa daripada satu dalil tadi kita nak ajak orang ramai supaya pergi ke kubur minta kat orang mati. Sangat bertentangan dengan tajuk apa? Menjaga agama. Kan Nabi SAW beberapa hari sebelum baginda wafat, Nabi kata apa? La'anallahu al-yahud. Sebab Allah laknat orang Yahudi. Ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajida. Mereka ambil kubur para nabi mereka sebagai masjid. Jadi maqasid syariah untuk jaga agama ni bertentangan di sini. Begitu tak ada dalil yang soreh, para sahabat tak cakap. Jadi tinggal pada apa? Maqasid. Maqasid ni bukan letak depan. Ada orang kadang-kadang letak depan. Hadis betul tapi maqasid masalah. Di maqasid ni tujuan pensyariatan agama, bila kita nak hukum perkara-perkara yang tak ada dalil. Contoh macam rokok, nak hukum rokok, dia akan pakai pada ni. Jaga agama, jaga nyawa, jaga harta, jaga akal, jaga maruah atau keturunan. 5 ni bertembung tak? Kalau ada pertembungan kan jatuh. Realiti dia pasal kita tahu apa-apa macam diperintahkan kita untuk berkahwin. Diharamkan zina. Haram zina untuk jaga keturunan. Suruh berkahwin untuk banyakkan umat. Diharamkan murtad. Disuruh kita sampaikan agama untuk jaga agama. Diharamkan arak untuk jaga akal. Haramkan mencuri kerana jaga harta. Kalau kita faham balik, perintah larangan agama ni balik pada 5 perkara ni tadi. So bila kita lihat tempat kita belajar, sumber agama kita, kita ambil dari siapa, orang yang kita ambil tu kita tengok ukur dia dengan usul ahli sunnah tadi.
Tak kira dia muncul di mana. Yang penting dia apa dia cakap. Lepas tu kita kata tak kisah dia ni pilot ke, dia engineer ke, dia doktor ke. Yang penting dia cakap tadi ikut tak usul tadi. Kalau ikut usul tadi dia betul lah. Walaupun dia bukan ustaz. Ustaz kadang ada juga ponteng. Orang suruh belajar dia berenang Sungai Nil. Orang suruh datang kelas, dia pergi Sungai Nil berenang. Lepas tu ambil exam, balik-balik tak tahu benda, baca kitab tak kerti. Tu masalah. Jadi benda ni yang kita kena faham. Dia bukan masalah negeri atau negara atau kumpulan. Yang penting usul ahli sunnah tadi ikut tak? Agungkan nas, pasti nas sahih, betul faham nas. Kalau dia ada benda tu, datang mana sekalipun tak ada masalah. Lepas tu kita nak ukur dia balik. Lepas tu masalah sumber agama ni kita tak kata bukan Madinah saja, tak. Belajar dekat Yaman pun ada, belajar dekat sekian pun ada. Tapi yang pentingnya adalah usul ahli sunnah tadi. Pergi ke mana pun kita sama. Kita dekat Malaysia ni kan, saya balik belajar di Yaman, jumpa kawan-kawan kita daripada Madinah belajar, daripada Mesir belajar, ada yang serak sama daripada kita dengan kita masalah pemahaman tadi. Padahal guru kita bukan sama pun. Guru saya, guru dia. Tapi dalam masa apa bila kita tengok usul tadi, dia akan selari. Itu ukuran sebenar. Bukan masalah negara atau tempat. Walaupun hadis Nabi ada sebut berkenaan dengan Islam akan balik ke Madinah seperti mana baliknya ular ke lubang tempat asal dia. Nabi sebut dalam hadis baginda memisalkan tentang kembalinya Islam ke Madinah macam baliknya ular ke lubang. So jadi macam kalau ikut soalan tu memang adalah kaitan dengan tajuk Madinah tadi bang. Okey? Tadi ada. Kita actually mungkin abang ada simpan soft copy dia. Tak ada. Buku Manhajut Talaqi, tata cara penerima ilmu. Jadi nanti abang kita akan share. Nanti abang share. Okey? Baik. Wallahu a'lam. Agungkan nas, pastikan nas sahih, betul faham nas. Betul faham nas ada 4. Yang tadi faham cara para sahabat, tahu bahasa Arab, kumpulkan dalil pada satu tempat, dan tahu maqasid syariah. Tapi ni ikut tertib Kalau ni dah ada, tu saya bincang yang ni. Faham tak? Kalau kita dah ada para sahabat punya pemahaman, stop situlah. Jangan hilau sahabat faham. Tapi ikut maqasid, habis. Jadi kes lah nanti hukum Islam pun kena buang. Benda kes contoh macam kes rejam orang berzina. Benda tu memang para sahabat punya kefahaman, Nabi buat amal. Bila datang orang ikut maqasid, tak boleh. Kalau kita buat nanti dakwah Islam terbantut. Habis. Dia buang hukum kerana apa? Maqasid. Tak boleh. Maqasid duduk belakang sekali. Lepas tak ada dalil tu baru kita bincang maqasid. Atau ada dalil bertembung baru kita bincang maqasid. Kalau kesepakatan satu pendapat saja, jangan pergi maqasid. Jangan bincang maqasid. Tapi saya sering dengar, tuan-tuan dengar kan? Mana-mana di kerajaan naik ke, ini berdasarkan maqasid syariah. Dalil ditinggalkan. Dalil dia tolak. Konon ini kita buat ni berdasar maqasid syariah. Sebenarnya perbuatan dia nak tolak dalil, tapi dia tak cakap tolak dalil. Dia gunakan maqasid syariah untuk tolak dalil. Sedangkan benda tak boleh berlaku. Sebab maqasid syariah ini yang 5 tu kan, kita hukum bila benda tersebut berkaitan dengan masalah perkara yang tak ada dalil. Ada kita bincang. Macam kes pindah organ, ukur dengan ni. Tak ada dalil. Dalil pada asal tak ada. Mau kita pergi pada maqasid syariah. Bukan kita letak maqasid dulu. Kalau dia kata dari sisi maslahah dan mafsadah tadi, kalau dalil tu ada yang soreh, kita tak boleh kedepankan ke atas dalil tadi sebarang, unless ada 2 dalil bertembung. Pilih ini atau pilih ini. Maka kat situ baru tajuk. Maqasid tadi akan masuk untuk menimbang mana yang lebih aula. Jelas? Okey? Baik. Wallahu a'lam. Kita berhenti sini, sambung kejap 5 minit untuk tukar rakaman. Sallallahu ala Muhammadin, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.